Salam sejahtera, saya Audlin Katerni dan ini ringkas jam 10 pagi. Kita mulakan dengan laporan ini. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC terus memacu evolusi melalui lebih banyak inisiatif Revolusi Industri 4.0 serta pendidikan. Sehubungan itu, MTDC menjalin kerjasama dengan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC diikuti usaha sama dengan Universiti Malaysia UNIMAS untuk meningkatkan penglibatan latihan pelajar dalam program kejuruteraan. Dan kita juga ada kerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak untuk program kejuruteraan dalam bidang retrofitting yang akan melibatkan latihan para pelajar untuk membangunkan mesin-mesin yang boleh di-upgrade untuk IKS daripada mesin manual kepada mesin automatik. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk berkongsi beberapa perkembangan dan perbincangan berhubung kerjasama di antara MTDC dan SDEC. Tambah Nur Halim, MTDC dan SDEC akan turut bekerjasama dalam mengenal pasti beberapa syarikat pakar robotik dan cetakan 3D. Sarawak dijangka mampu mengeluarkan kira-kira 100,000 tan metrik bahan api berasaskan hidrogen dalam tempoh 2 tahun akan datang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata pengeluaran tersebut mencukupi untuk kegunaan domestik dan untuk tujuan ekspor. I hope that you can start perhaps looking at hydrogen bike. We are going to be producing 100,000 tons of hydrogen next year by 2024. And so that this is jungle of Borneo. We are back to nature. We are green economics. And we don't want to contribute to the global warming. Tambahnya kemajuan itu selari dengan dasar ekonomi hijau dunia dan Sarawak menjadi perintis di rantau Asia dalam membangun seterusnya menghasilkan bahan api bebas karbon berasaskan hidrogen. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata dengan keluasan dan keunikan bentuk muka bumi Sarawak mampu menawarkan lokasi terbaik buat peminat sukan permotoran lasak. Justru Sarawak jelasnya mempunyai potensi untuk dimajukan sebagai salah satu destinasi sukan permotoran lasak di Malaysia menerusi penganjuran Rally Borneo. The uniqueness of Borneo Rally, right? Normal highway, jungle trekking, crossing the mountain, crossing the rivers, right? Crossing the oil fields, make the orangutan. It's truly going to be unique. So take the challenge and blended it as KTM because the orangutan also have orange color, So you copyright it before anybody else steal your ideas. Justru beliau mahu pemain industri terutamanya sektor pemotoran untuk merebut peluang tersebut dengan menghasilkan kenderaan yang berupaya menggunakan bahan api berasaskan hidrogen. Beliau berkata demikian ketika melancarkan pembukaan bilik pameran motosikal KTM di Kota Sentosa Kuching pada Jumaat. Bilik pameran itu menjadi yang pertama seumpamanya di Kepulauan Borneo yang menawarkan motosikal keluaran KTM yang meliputi varian motosikal berkuasa tinggi serta motosikal lasak. Rakyat Sarawak terutamanya mereka yang dijangkiti COVID-19 digalakkan untuk mendapatkan ubat antiviral Paxlovid. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata kerajaan Sarawak bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk memperuntukkan ubat tersebut dalam langkah mengawal penularan wabak COVID-19. Kata Dr. Sim lagi, orang ramai kini lebih memilih untuk menjalankan isolasi kendiri daripada mendapatkan rawatan di pusat perubatan. Jelas beliau, ubat antiviral tersebut perlu diambil pada peringkat awal jangkitan COVID-19. The idea is take it very early so that it remain in category 1 and not proceed to category 2, 3, 4. So I encourage you, please still go to the nearest clinic so that to see whether you are eligible for Paxlovid, which is an oral anti-COVID medication. Dr. Sim berkata demikian dalam satu video berdurasi 1 minit yang dikongsikan di laman Facebook rasminya.
Sebelum ini beliau memaklumkan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak 2,400 dos pil Paxlovid buat Sarawak yang sampai di Malaysia pada bulan April lalu. Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak memperkenalkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang menjadi teras kemajuan negeri ini kepada Wakil Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP pada Jumaat. Penolong Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Kani Wignaraja mengadakan kunjungan hormat ke atas timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh. Menerusi lawatan itu, Datuk Len telah mengambil peluang memperkenalkan PCDS 2030 dalam usaha kerajaan membangunkan Sarawak berteraskan kepada struktur ekonomi, kemudahan perniagaan, sasaran perbelanjaan, mengoptimumkan aset dan modal insan, digital dan pelaksanaan, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Dalam kenyataan rasmi pada Jumaat, Datuk Len berkata beliau turut menjelaskan beberapa inisiatif kerajaan dalam usaha memastikan kelestarian alam sekitar seperti program pendidikan dan kesedaran belia terhadap kelestarian alam sekitar. Antaranya merangkumi program penanaman semula hutan, projek Tukun Tiruan yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Beliau juga memaklumkan bahawa kementerian turut bekerjasama erat dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di bawah UNDP melalui projek Sarawak Biodiversity Master Plan yang mana kini di peringkat pelaksanaan dan State Urban Development Policy dalam peringkat penilaian kertas cadangan. Lebih 100 orang menyertai program Fun Ride Penjawat Awam yang diadakan pada pagi tadi. Ia diadakan bersempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sarawak 2022. Objektif program Fun Ride Penjawat Awam adalah untuk memperkasakan serta meningkatkan budaya bersukan dalam kalangan penjawat awam. Disertai oleh lebih kurang 30 daripada Setiausaha Kerajaan Persekutuan dan 30 daripada Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak sendiri. Yang dijemput adalah ketua-ketua jabatan, dan diketuai sendiri oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dan kita punya Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Abu Bakar Marzuki, dan petugas-petugas yang membantu lebih kurang 30 ke 50 orang. So jumlah semua adalah anggaran 100 orang yang mengayuh pagi tadi, berlepas tadi. Program tersebut merupakan anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan Maksak Persekutuan dengan kerjasama Maksak Sarawak. Tetamu kehormat yang menyertai program kayuhan pagi ini ialah Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Setiausaha Kerajaan Persekutuan Tan Sri Datuk Amar Muhammad Zuki Ali dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sekurang-kurangnya 13 terbunuh dan 35 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah kelab malam di wilayah Chonburi, Thailand pada Jumaat. Kolonel Polis Wutipong Somjai mengesahkan dalam kejadian jam 1 pagi itu, kesemua mangsa adalah warga Thailand. Dalam video yang dikongsikan, orang menjerit dan bertempiara melarikan diri dan ada yang berlari dengan pakaian mereka terbakar. Anggota bomba berjaya mengawal kebakaran 3 jam kemudian dan siasatan lanjut masih dijalankan. Sebelum ini, kebakaran besar-besaran berlaku pada Pesta Malam Tahun Baharu di Kelab Malam Santika di Bangkok pada 2009 menyebabkan 67 maut dan lebih 200 lagi cedera. 4 yang lain pula turut dilaporkan maut pada 2012 dalam kebakaran yang disebabkan oleh kerosakan elektrik di sebuah kelab malam di Pulau Percutian Phuket. Sukan Commonwealth Birmingham 2022, trio bowling Padang Negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tumpas 9-17 kepada England pada aksi final acara triples wanita di Victoria Park, Leamington Spa. Pada saingan itu, gandingan Nur Ain Nabilah Tarmizi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman dan Azlina Arshad memberi tentangan sengit di awal permainan sebelum terpaksa akur kepada pasukan tuan rumah. England dibarisi Jamie Lewinch, Natalie Chesney dan Sean Honor.
Pencapaian trio negara itu sekaligus menyaksikan skuad bowling Padang Kebangsaan setakat ini meraih 1 pingat perak dan 1 gangsa. Keseluruhan pingat yang dikutip negara setakat ini adalah 4 emas, 4 perak dan 3 gangsa. Pingat tersebut disumbang antaranya melalui acara angkat berat dan badminton berpasukan campuran. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas untuk jam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial kami untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasi duniamu. Saya Audlin Katerni. Salam hormat dan jumpa lagi.